Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril ilm. Waftah alaina abwaaba fadlik وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين. Muka apa aja? 233. Baris 7. Ya. Oh ya. Kita akan sambung dan kita sambung sekarang pelajaran yang kita guna teksnya Minhatul Qarib pada halaman surat 233 pada baris yang ke-9 lah, ke-9 sebelah atas. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Maka setengah daripada segala hadis berapa? Sila 2, 3, 4 Di bulan 7 bulan 9 dari bawah pakai dia tak tulis. Ya. Tapi area Muka 2, 3 apa? saya last hari tu 240. 240. Sini. Hari tu Oh ya. tapi di bulan 6 Bulan 6. kena dengar video. Oh ya. Lidah. Ya. Oh. Sini baca dah, sini baca. 242 ni baca dah. 242 je. Kat sini ya. Dia ada tanda. Akan mungkin akan lidah kau. Kita silap iaitu pada muka surat 243. Kita sambung di muka surat 243 baris yang kedua sebelah atas.
Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kemudian hendaklah engkau peliharakan lidah engkau. Pengarang kita dia suruh satu pada bagai tasawuf ataupun akhlak. Kita mesti jaga lidah daripada membakik-bakikkan atas orang yang engkau berbuat kebajikan kepadanya. Orang yang kita buat kebaikan kepadanya, sudah kita buat kebaikan, itu adalah satu perkara yang baik bagi kita, satu bekalan kita untuk kita ke akhirat. Kemudian kita tak boleh lagi nak membakik-bakik. Faham membakik-bakik? Ini bahasa orang petani dia panggil bakik. Bukit, bungkit, ungkit. Kalau kat sini dia ungkit dah. Allah, bila kita minta bantu dia satu kali, dia tak bantu kita, dia tak tolong kita, kita ungkit. Kamu tak ingat kau dulu kamu yang susah, akulah bantu kamu supaya kamu senang. Itu kita ungkitkan, kita bangkitkan. Itu salah di dalam kita guna lidah. Jadi batal amalan kita. Yang kita buat baik kepada dia jadi sipir, jadi kosong terus, jadi zero terus. Rugilah kitanya. Itu menunjuk kata akhlak kita, perangai kita tu tak baik. Sebab apa? Ini ada kerana membinasa ia membakik-bakikkan akan kebajikan engkau itu pada dunia dan pada akhirat. Dunia pun orang yang terima kebaikan kita tu dia tak terutang budi, dia tak bilang dah kata kita buat baik pada dia, hilang habis. Di akhirat pahala tak ada, kosong pahala kita. Seperti firman Allah Ta'ala, wala tubatilu sadaqatikum. Alif itu dia kena rapat dengan waw. Jangan wala tubatilu asdiqatikum, tak betul. Alif duduk selepas waw, rapat dengan waw. Wala tubatilu sadaqatikum bil manni wal adha. Di atas lam alif tu ada hamzah, lam hamzah wal adha. Artinya dan jangan membinasa oleh kamu akan segala sedekah kamu. Jangan kamu membatalkan sedekah kamu dengan membakik-bakik dan menyakiti. Kita buat bagi orang yang terima sedekah kita, orang yang terima kebaikan kita itu sakit hati, kita membakik-bakikkan dia, itu membatalkan pahala sedekah kita. Dan lagi pula orang yang membakik itu terlebih sangat seksanya pada hari kiamat, seperti yang tersebut pada hadis. Ada di dalam hadis, orang yang bakik-bakik ni akan kena seksa di akhirat. Wal'iyadzabillah. Bukan koda batal pahala, bukan koda kata membinasakan ibadat saja dak. Jadi berdosa pula bakik tu, akan kena azab di akhirat. Dan ada pun pada dunia, maka orang yang engkau berbuat kebajikan kepadanya benci ia akan dikau. Di dunia dia paling benci, bukan dia nak terutang budi, dia paling benci, dia paling marah pula, paling lawan kita pula. Maka rugilah engkau pada dunia dengan habis harta dan berseteru. Dunia harta habis dan dapat pula seteru. Dan pada akhirat dengan sangat seksa dan tiada dapat pahala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rugi besar kita. Harta habis, kena seksa di akhirat, dapat seteru di dunia.
Kemudiannya saigia bahawa engkau peliharakan lidah engkau pula daripada fudulil kalam. Saya gia sepatut sesuai. Ini maknanya biasa guna kelimah begini, makna kalau kita tak jaga, tak berdosa, tak salah. Tetapi jaga dia itu daripada akhlak, daripada sopan santun yang baik, daripada perangai yang baik. Jaga daripada fudulil kalam. Apa dia fudulil kalam? Artinya lebih-lebih perkataan. Perkataan yang lebih, yang sia-sia, yang tidak berhajat kepadanya. Itu bahasa Arab dia panggil fudul. Gini, kita nak faham fudul, seperti kita makan makanan. Bila masuk di dalam badan kita, apa zat-zat yang ada di makanan itu, proses dalaman kita tu dia menjadikan darah, menjadikan daging darah. Apa yang dia tak hajat hak lebih, dia hantar kepada saluran jalan najis besar dan najis kecil. Najis besar, najis kecil tu, itu nama fudul, hak lebih. Hak badan tak ada hajat dah, dia tak ada nak, dia hantar keluar tu lebih. Benda free, tak ada, kosong waktu, kosong nisbah dengan badan kita. Begitu nama fudul nama dia. Kalau gitu, kalau kata fudulul kalam, cakapan hak lebih begitu, tak ada hajat. Kalau tak ada dia pun tak ada hajat dah, free saja. Sehingga kita jaga lidah kita daripada guna hak cakapan hak free, kosong. Ada dia dengan tak ada dia sama saja. Mana cakap lebih, cakap lebih, cakap tak kepada perkara yang tidak hajat dicakap, dan iaitu masuk bicarakan pada barang yang tiada mehanakikan dia. Benda kita tak ada nak, benda tak ada faedah, mudarat tak ada, faedah tak ada, itu nama dia fudul, perkara hak lebih. Dan melebih-lebihkan perkataan pada barang yang mehanakikan dia. Hak hajatnya 5, kita bercakap 10, cakap hak hajat dah, tapi kita tarik panjang, tambah free saja. Kita kata seperti orang ahli-ahli cakap banyak tu, dia bercakap nak tarik orang, dia tarik banyak, yang dia nak sikit saja. Eret-eret banyak tu, itu nama fudulul kalam. Dan tiap-tiap barang yang hasil maksudnya dengan sekali kata, tu contohnya begitu. Maksud dia kalau kata sekali cukup, maka diulang-ulangkan dia dengan 2 kali, itu fudul namanya. Kita ulang 2 kali, nama lebih. Kalau kata sekali sudah faham, cukup. Kalau tak faham, kita ulang lagi kali yang kedua, kali ketiga, itu tak nama fudul. Dan iaitu dicercakan dia, dan iaitu fudulul kalam dah. Fudul melebih-lebihkan perkataan, cakap lebih, dicercakan dia, dicela pada syarak. Dicerca yakni dicela di dalam syariat Islam, di dalam kaedah agama Islam. Tak baik kalau bercakap bahasa kampung, bahasa kita orang awam, kalau tak baik. Seperti telah terdulu, seperti tersebut dulu pada awal pasal bicarakan lidah ini. Dan jikalau tiada berdosa sekalipun, kalau tak berdosa, tak maksiat sekalipun, dia ada perkara lebih, tapi tak baik, sia-sia sahaja. Bandingnya kalau kita buat bangunan, kita taruh besi lebih,
Kita buat besi lebih, hak sepatut 1 meter, kita buat 1,5 meter. Tak ada apa, free, rugi. Begitu juga cakapan, cuma cakapan oleh kerana kita nak bercakap ni tak kena bayar, tak kena habis pitih, tak kena beli. Tu kita bercakap lebih-lebih boleh. Kalau kena bayar, kita jimat juga. Bandingnya kita guna api elektrik, guna air. Kalau kita guna kat rumah kita, kita selalu duk bayar harga sampai 300-400 ringgit sebulan. Kita guna air dengan secara jimat, kita guna elektrik dengan cara jimat. Tapi bila pergi ke masjid, guna hak masjid, kita tak kena bayar. Kita guna dengan berlebih-lebihan. Ini menunjuk akhlak kita tak baguslah. Gitu juga cakapan kita tak kena bayar, tak pernah kena bayar. Tu kita guna tidak ada susunan guna ya, asalkan sampai puas nafsu kita, untuk memuaskan nafsu kita. Agama jaga juga, dan banyaklah segala hadis yang mencercakan dia akan fudulul kalam. Adapun bermula puji, maka terkadang ditegahkan dia. Lidah kita ni ada yang kita nak guna dia tak boleh, seperti menyakiti, dan kita bercakap fudulul kalam tadi, kita mengumpat. Dan ada kita boleh guna lidah kita dengan cara memujikan orang. Tetapi memuji ini terkadang dilarang juga. Puji itu adalah baik, tetapi setengah tepat, setengah ketika ditegahkan dia, diharamkan, dimakruhkan, seperti bersangatan pada puji yang membawa kepada dusta. Wal'iyadzabillah. Puji sampai kepada bohong. Ni orang baik, Allah baik sangat-sangat dia. Pitih dia qadar 100,000 tu senang saja kita nak pinjam. Sampai bohong. Dia tak pernah pun kalau nak pinjam 100,000 mana dia bagi, tak biasa bagi. Qadar 10,000, 20,000 dia bagilah. Kita sampai kepada membohongkan dia. Qadar 100,000 kita boleh pinjam, dia bagi percuma je. Kalau kita pinjam dia tak minta balik dah. Puji sangat. Itu bohong, haram. Boleh puji tetapi sampai kepada peringkat dusta, melampau nama dia. Bersangatan yakni melampau. Dan terkadang semata-mata riya dan nifak daripada orang yang memuji ia. Allahu Akbar. Sangat-sangat bagus kita belajar ilmu yang seperti ini. Boleh baikikan, boleh islah perangai kita. Semua dia baca ni dengan psikologi. Dia baca apa yang berlaku pada kita. Kalau kita kembali kepada diri kita, ini dahlah kitanya. Kita kalau kita puji kepada orang, kadang kita melampau sampai kepada dusta. Satu, dia gini, salah begini. Kita tahulah salah. Makna kita kena membaiki. Kena buanglah perkara ni. Nak puji, ingat, aku nak puji ni apa tujuan? Sebab apa? Kena tanyalah diri kita sendiri. Adakah puji ni perkara yang baik ataupun yang tak baik? Satu, terkadang puji ni semata-mata riya, semata-mata nak kepada perkara yang ada pada manusia. Dan nifak ni mana tak betul, tidak ikhlas yang ada di dalam hati. Hati dia buruk, hati dia jahat, tu nifak. Orang munafik tu orang bersifat dengan nifak.
hati dia kufur dengan Islam, kufur dengan Allah, kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahir dia tunjuk beriman, itu nifaq. Terkadang orang yang muji ni dia tunjuk kata dia tu puji, di dalam hati dia bukan dia nak puji, dia nak yang lain. Itu kata nifaq yang ada di dalam hati. Terkadang begitu. Maka adakah baik? Ini akhlak yang tak baik. Itu terkadang ditengah puji. Seperti ia seorang puji kerana menzahirkan kasih kepada orang yang dipujinya. Dia puji tujuannya supaya orang yang dia puji tu nampak kata dia kasih Allah. Kita kalau kita baik dengan korporat, kita baik dengan orang ada harta, kita baik dengan orang ada pangkat menteri, kita baik dengan orang pegang jawatan kuasa tinggi, kita selalu puji dia. Tak itu. Tetapi puji dia tu apa yang kita kehendak? Kita kehendak nak tunjuk kepada dia kata kita kasih, kita setuju semua perbuatan dia. Padahalnya tiada ia kasih akan dia, padahal kita benci sangat-sangat. Kalau dia jatuh jawatan hak tu hak kita sukanya, kita nak menaikkan orang yang lain, kawan kita. Tapi bila di depan dia kita puji, itu nama puji dusta, puji bohong, puji ria, dusta juga. Nama nifaq nama dia. Puji bukan mari daripada perasaan hati, bukan perasaan dalaman. Puji sebagai nak menunjuk-nunjuk zahir saja, itu nama dia ria. Banyak juga begitu. Dan kita puji kepada korporat supaya dia nampak kita baik, kita kasih supaya tujuan dia sedekah, dia bantu kita. Nak dia bantu, bukan kita kasih pada dia. Dan terkadang puji ia dengan barang yang tiada tahqiq padanya. Dia puji dengan perkara yang dia tak cerak, tiada tahqiq, tak cerak, tak tentu. Oh, ni orang baik, dia orang yang alim. Padahal dia tak kenal ke dia alim ke, tak baik ke. Tak, dia tak berapa 50-50. Tidak tahqiq nama dia. Ini orang jadi tokoh ulama besar di Nusantara. Oh, tokoh ulama besar Nusantara. Padahal tak kenal kali latar belakang. Biodatanya macam mana seorang tokoh ni dia tak tahu. Tapi dia dah bagi dah. Bagi negeri, bagi kelas dah. Tokoh di antara tokoh yang ulung, di antara tokoh di barisan depan, dia bagi begitu. Itu tak betul, salah. Itu ria nama dia, sebab dia tak kenal. Dia tak kenal. Tidak tahqiq kerana tiada ia lihatkan dia. Dia tak pernah lihat, dia tak pernah bersama. Tetapi ia sengka daripada melihatkan alamatnya jua. Tengok alamat saja. Nampak serba besar, nampak janggut besar, janggut panjang, warna nampak tunduk, ni tokoh besar ni. Dia kata begitu saja, dia nampak begitu ya. Seperti katanya sianu itu warak, atau takut kepada Allah Ta'ala, dia orang warak. Kita tak tahu dia warak ke moyak pun kita tak tahu. Dia berjalan menunduk, kita tengok ini warak, tak pasti. Nak tahu dia warak, dia memeliharakan daripada maksiat, dia memelihara daripada syubhah-syubhah, dia jaga perkara hak sia-sia. Itu nama warak. Kita tak pernah bersama dengan dia, tengok dia pakai serban, kita tengok dia tu pakaian seperti tokoh ulama, kita kata dia warak. Itu tak betul. Puji itu
dengan barang yang dia tiada tahqiq padanya. Diriwayat orang, ada diriwayatkan bahwasanya dipuji orang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang puji di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang. Maksudnya ada seorang puji akan seorang yang lain di depan Nabi. Maka bersepeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersepeda, waihak qata'ta unuqa sahibika. Lau sami'aha ma aflah. Hadis ni hadis yang sahih, tapi dia guna kerana kitab tasawuf, dia guna beginilah biasanya. Dia hipung ada kala hadis sahih, ada kala hadis dhaif. Dia kata diriwayat orang, ada diriwayatkan. Perkataan begini di dalam ilmu hadis mana hadis dhaif, ruwiya, diriwayatkan. Yang sebenarnya hadis ni hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, artinya waih engkau. Waih makna rugilah engkau, benasalah engkau. Mu ni binasa, telah engkau potongkan tengkok taulan engkau. Ni mu pacung tekak saimu ni. Mu duk puji-puji ni, nama dia mu pacung tekak dia. Nabi celah, Nabi marah. Puji kepada seorang, ada kalanya dicela, Nabi kata mu pacung tekak kawanmu, kamu pacung tekak sahabatmu. Jikalau ia sahabat engkau, taulan engkau, dengarkan dia, nescaya tiada bahagia ia, tentu dia tak beruntung. Itu apa maksud? Dan bermula waih itu perkataan yang menakutikan dengan dia atas mereka yang hampir jatuh kepada kebinasaan. Di mana waih? Waihak, engkau ni nak binasa dah, engkau ni nak rusak dah. Mu ni nak rusak, cakap begini, puji begini. Kemudian bersepeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, in kana ahadukum la budda madihan akhahu falyaqul ahsibu fulana. Cara akhlak yang diajar oleh Islam, yang diajar oleh Nabi Islam, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jika adalah seorang daripada sekalian kamu, kalau seorang daripada kamu wahai orang Islam, khitab kepada orang-orang yang beriman, kalau siapa seorang daripada kamu tak dapat, tidaklah hendak pujikan saudaranya, dia pasti kena puji kepada saudara dia. Tak boleh nak lari dah, tentu kena dia puji. Maka hendaklah berkata ia, aku sengka akan syanung itu. Kena kata begitu. Ahsibu, aku sengka syanung itu begininglah. Contohnya Alhamdulillah.
Ustaz ni seorang yang baik, seorang yang berpengalaman tinggi di dalam ilmu agama, yang banyak membaca buku-buku tulisan ulama-ulama mu'tabarin. Kita kata begitu, sedangkan kita tak 100% tahu dia begitu. Cumanya tahu agak-agak 90%, 80%. Kita kena kata begini, mengikut apa yang saya sangka, mengikut apa yang saya tahu. Kata begitu. Yang sebenar Allah lah yang mengira-ngiranya, Allah yang tahu yang sebenarnya. Kena kata begitu. Kena kata ahsibu fulanan, aku sangka akan Syanung itu, aku sangka kata dia begitulah. Dan demikian lagi tiada segia dipujikan dengan adil seorang melainkan kemudian daripada diketahuikan batinnya. Kita hak tinggi laginya, kita nak kata seorang ni seorang yang adil, yang sampai peringkat boleh diterima dia saksi dia. Syarat nak terima saksi di dalam Islam mesti kena adil. Bila dia tu jadi saksi, kita sendiri kita jadi saksi kata dia seorang yang adil, tak boleh. Puji dengan kata dia adil tak boleh, melainkan kita kena tahu kata sebelah dalaman dia sungguh, hakikat dia sungguh, itu dia orang adil sungguh. Jangan kita tengok zahir dia ya. Tengok zahir dia sembahyang, tengok zahir dia puasa, tak boleh. Kena tahu dia yang sebenar macam mana. Kena tahu dia ni tak pernah tinggal sembahyang, kena tahu dia tak pernah bercakap dusta, dia tak pernah bercuri, dia tidak pernah berjudi. Kena tahu, jangan sengka, semata sengka tak boleh. Dan sabit pada bahwasanya Allah Ta'ala marka ia apabila pujikan orang fasik, yakni orang yang nyata fasiknya. Allah sangat marah kalau orang fasik kita puji dia, ini orang baik, sedangkan dia penagih benda-benda yang bertagih, penagih pil kuda ke, penagih arak ke, dia orang tinggal sembahyang, kita kata ni orang baik, jaga-jaga, itu Allah sangat marah. Allah kadang kita ke ni dalam politik kita, kadang kita tahu ni orang Cina lebih baik daripada orang Islam, lebih kita bercakap begitu. Itu tak boleh. Dia fasik tentu dah kita kata dia lebih baik. Salah sangat-sangat di atas kita. Kita bercakap begitu. Dan kata Hasan, biasanya bila itlaq Hasan, iaitu Hasan Basri, barang siapa doa bagi orang zalim dengan panjang hidup, maka sungguhnya ia berkenan bahawa derhakakan Allah Ta'ala di dalam buminya. Dia telah setuju nak derhaka kepada Allah di dalam bumi Allah. Dan bermula orang zalim yang fasik itu sehingga bahawa dicercakan dia, supaya duka cita ia dan tiada dipujikan dia, supaya tiada suka ia. Orang yang fasik, orang zalim fasik, kita jangan puji dia. Kita kena cela, kena cerca. Bila kita cela, cerca, dia susah. Bila kita puji, dia suka. Bila kita tak puji, dia tak suka. Dia tak seronok. Allahu Akbar. Baiknya alhamdulillah, kita kalau kita boleh duduk kelas ni, boleh bagi keadaan kita, satu daripada kerusakan kita ni di dalam masyarakat kita dengan secara umum, lidah kita tak betul.
Lebih lagi ahli dunia. Ahli dunia, dia karuk pun dia nak suruh kita puji dia. Kami di sana kalau raja negeri dia nak berucap, dia nak merasmikan satu-satu majlis, dia nak membuka satu majlis, kena di depan dia tu kena ada ucapan-ucapan daripada DO, daripada ketua-ketua kampung, penghulu kampung. Ketua kampung, penghulu kampung naik, tak ada lain, pujilah. Puji gubernur, puji raja negeri. Kena puji, walau dia terjahat sekalipun kena puji. Dia nak pindah daripada satu pemerintahan, satu wilayah, satu negeri ke negeri lain, kena pergi mengata, pergi buat hubungan, kata tunjuk kata dia ni orang baik, beratus buah kereta pakat pergi. Itu cara ahli dunia, menipu dia aja. Padahalnya dia yang karuk, dia yang zalim. Kita jangan puji. Kalau dia zalim jangan puji. Paling-paling tidak kita diamlah. Kita diam. Apa sebab kita sampai pada peringkat puji? Kalau kita tak boleh nak cerca, kita diam. Itu kerja tanggungjawab kita. Tambah itu, nama kita bohong nama dia. Maka bermula yang demikian itu pada orang fasik yang mazahir ia dengan fasiknya. Kalau orang dia buat meta-meta, buat tunjuk kepada masyarakat fasik dia tu, dia menipu, dia zalim kepada orang, menyakiti orang dengan secara latah-latah, dengan secara betul-betul sahaja, semua orang tahu. Itu kita kena cela. Kalau dia mesbunyikan, tu tak boleh kita nak cela dia, tak boleh kita nak cerca dia, tak boleh. Kalau dia buat dengan secara zahir-zahir, dengan secara zahir-zahir, itu kita mesti kena cela dia. Dan bermula segala penyakit puji yang tersebut itu pada orang yang memujinya. Itu penyakit orang puji. Adapun orang yang dipujikan dia, yang kena puji, maka terkadangnya jadi takabur. Sungguh, cuba tanya kita sendiri, bila kita kena puji, orang puji kita, apa kita? Oi, aku tak ada dah anak lawan aku dalam negeri Malaysia, negara Malaysia ni akulah yang number one-nya, akulah yang tingginya. Selalu kita naik sifat keegoan kita dan ujub ia. Dengan sebab puji itu rasa lebih, rasa orang lain rendah pada dia, dan terkadangnya lemah ia daripada ibadat dan redha ia dengan dirinya. Redha dengan lemah ibadat. Orang puji, ni rajin dia berzikir, tengok tu dia wasbah dia kat rumah lagi, dalam poket lagi, sebah jenis butir lagi, botan lagi, wasbah jenis apa digital lagi. Dia rajin. Sungguh dia boleh poket je, tak ada pecek-pecek pun, tak ada picik, tak ada gerak, tapi cukuplah dia gitu. Sebab orang puji dah kata dia ni seorang yang rajin berzikir. Berapa pocik duk berzikir sehari, duk tahlil 10,000 boleh lah ya, suka, tak kata okey, dah lepas tu 10,000 tu rasa paling bawah pocik ni. Dia pun aku orang kata berzikir banyak, dah dia tak sekali satu pun dia tak berzikir dengan buah sebah dia tu sehari, dia berzikir dengan imam, di belakang imam dia berzikir lah. Itu makna dia terpedaya dengan puji, dia redha dengan dia lemah ibadat, cukup dengan dipuji. Itu sifat sebelah yang kena puji. Biasa begitu. Maka sekaliannya itu besarlah mudaratnya. Dan sekalian penyakit lidah yang tersebut pada pasal ini
lemahlah bagi kita yang dhaif ini lemahlah bagi kita yang dhaif ini zaman kita seorang yang dhaif nisbah fizikal, nisbah body badan kita ni kita lemah banding dengan yang lain. Kalau pokok kayu Allah kita nak tebang dia susah, dengan ingin gargaji tu pun susah lagi. Manusia kita senang ya, ingin gaji tak sini putus. Lembu kalau kita pukul dengan penyemak, dengan pemukul tu 30 pukul pun tak ada kesan apa dia. Sakit lari kita ya. Kita cuba pukul 30 pukul dengan penyemak hak kita pukul lembu tu. Rosak belakang kita, patah kita. Jadi kita ni hamba yang dhaif, tak kuasa. Lebih lagi bila dah kita nak tanggung sakit dunia yang ringan ni, kita tak boleh nak tanggung. Sakit dunia yang ringan tak boleh nak tanggung, macam mana kita nak kita tanggung seksa Allah di akhirat? Allahu Akbar. Seksa Allah di akhirat tak boleh nak cerita. Hak dunia ni, orang-orang ahli astronomi tengok hak dunia ni, api-api yang keluar daripada matahari, gas yang keluar pada matahari ni, kalau sampai, kalau Allah tak jaga, Allah tak buat dinding di atas kepala kita ni, dia sampai hancur dunia kita. Mari satu toko, satu ketul saja boleh besar ibu, yang besar beti, besar lengan, hancur dunia kita. Panah gas mataharinya. Apa kita nak kata gas di akhirat? Api Allah di akhirat macam mana kita nak tanggung? Api dunia yang bukan api matahari ni pun kita tak boleh nak tanggung. Oleh itu tak dapat, tidaklah, kena jagalah. Kalau kita tak mau tanggung seksa Allah Subhanahu wa taala. Bukan hikayat Muhammad Ali ke? Muhammad Ali Clay. Tahu kenal ke? Ahli tomuai, ahli tinju yang masyhur tu ke? Dia bertumbuk dengan George Foreman. Nama George Foreman tu. George Foreman ni seorang ahli tinju yang belum pada Muhammad Ali sikit, yang naik pegang pendik, pegang apa dia panggil, pangkat WBA apa nama dia tu, kuat. Dia paling kuat George Foreman, sehingga bertumbuk dengan dia, boxing dengan dia 5 orang serentak dia seorang, dia tumbuk semua tu TKO knock-out belakang. George Foreman kuat dia, mari seorang dia lawan seorang, lawan 5. George Foreman tu dia iklan di dalam TV, dia iklan kepada dunia, akulah orang yang paling gagah, aku orang yang paling kuat di atas dunia, tak ada siapa lah nak lawan aku. Hebat dia, George Foreman, hebat begitu. Kemudian bila dia boxing dengan Muhammad Ali, Muhammad Ali pusing round yang berapa, yang kelima ke yang ketujuh, Muhammad Ali gocah tumbuk dia, TKO, rebah guling dia. Muhammad Ali boleh naik orang yang paling kuat di atas dunia. Bila dia paling kuat di atas dunia, dia ambil satu liling, kena liling, buat pasang api tu, liling kat Maidin mana tu, dia bakar, dia nyala api, cecuh api, dia ambil jari dia letak ke atas api liling.
letak tak lebih pada 5 second 5 detik. Tak. Ui, tak boleh tahan dia. Allah panahnya. Dia letak pula. Tak boleh lebih ada 5 second. Dia letak tak boleh. Selepas pada dia letak tu dia iklan di dalam surat khabar, iklan di dalam TV. Akulah yang paling handalan, aku yang paling hebat di atas dunia. Tak ada siapa yang paling nak boleh hebat pada aku. Tetapi aku tak boleh nak tahan dengan api dunia 5 second. Macam mana aku nak boleh tahan api neraka Allah Subhanahu wa taala? Dia tujuan dia bukan dia nak takabur. Dia nak iklan Islam, nak bagi tahu akidah Islam supaya orang-orang kafir kenal neraka Allah Subhanahu wa taala. Api neraka Allah bukan sama besar dengan api lilin. Aku yang paling hebat di atas dunia, dengan jok pomen pun aku boleh lawan. 5 second aku tak boleh bakar jari aku. Macam mana aku nak pergi terima azab Allah di akhirat? Tak boleh. Azab Allah sangat-sangat pedih. Itu diri kita kata diri kita dhaif. Nak bakar diri kita di dalam api, nak bakar kita, nak masuk duduk di dalam api dunia ni tak boleh lebih daripada 5 second, tak boleh lebih daripada 10 detik, tak boleh lah. Itu baru jari hujung je. Cuba api nyala besar kita masuk tengok, sampai dah 5 second. Masuk dalam api duduk 5 second. Habis lalu dah. Makna apa? Menunjuk kata kita dhaif, yang sangat lemah. Kalau besi, kalau kayu, kita bakar 5 second ni tak ada kesan apa dia. Besi letak tengok 5 second, tak jadi apa dia. Nak kata lebih kuat dia, lembu, cuba bakar tengok 5 second, apa dia, tak ada apa dia. Kita lemah sangat-sangat. Berartinya kita lemah nak menanggungkan azab Allah. Lemah tentulah kita. Oleh itu wajib di atas kita jaga azab Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tu Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jaga pelihara diri-diri kamu dan ahli famili kamu naran, jaga daripada neraka, jaga daripada api yang Allah sedia untuk nak azab orang yang derhaka. Di antara derhaka pada Allah, derhaka dengan lidah. Itulah pengarang kita kata kita ni tak boleh nak jaga daripada azab dunia kerana kita diri dhaif, maka macam mana kita nak menanggung seksa di akhirat yang sangat besar. Maka hendaklah sekalian kita bersungguh-sungguh berhadap kepada Allah yang amat murah dengan merendahkan diri kita dan menghinakan diri kita. Kita hadap pada Allah dengan kita rendah diri dan kita rasa hina diri. Ya Allah, aku tidak ada upaya, tidak ada tenaga, semua dengan kekuasaan-Mu. La haula wala quwwata illa bik. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan Engkau. Aku yang hina, aku yang dhaif, ya Allah. Serta kita memohonkan daripadanya, daripada Allah akan taufik bagi memeliharakan lidah. Minta, ya Allah, tunjuklah jalan kepada aku supaya aku dapat jaga lidah aku. Kena diri tunduk kepala, minta dengan Allah. Mengaku kita lemah, minta Allah bagi jalan supaya minta Allah beri kita kuasa boleh jaga lidah. Minta Allah tunjuk jalan yang boleh kita jaga lidah. Cara nak jaga lidah, kalau kata
Allah tunjuk kata kamu ni tak boleh bergaul dengan manusia. Allah tunjuk jalan kita boleh duduk jauh pada manusia, tak bergaul. Tak kena berkawan dengan orang lain. Macam mana? Allah boleh mati handphone kita. Handphone kita mampu orang tak boleh hubung. Tak boleh hubung, senang lah kita. Itu Allah tunjuk jalan lah tu. Handphone mampu. Lepas tu kita pergi beli baru pula. Beli baru pula kita. Allah tunjuk dah jalannya. Tu kita tak baca tak pandai. Baca yang Allah buat tu tak pandai. Kalau handphone mampu, jelah tu. Tak usah beli barulah. Allah tak boleh kita hubung dengan orang supaya kita duduk selamat. Tak payah orang bercakap kita tak kena bercakap dengan orang lain. Duduk di dalam kawasan rumah kita saja. Tak ada kerja lah. Ada handphone ni penuh dengan kerja, sibuk dengan penuh. 24 jam tak cukup lagi, kena tambah 24 double sekali lagi baru cukup dengan ada handphone ni. Minta Allah taufik bagi memeliharakan lidah dan sekalian anggota kita daripada segala pekerjaan yang ditegahnya, serta kita perangkan nafsu kita yang sangat jahat. Kita perang dengan nafsu kita yang ammarah bisu, yang sangat-sangat suruh dengan kejahatan. Nafsu kita ni dia suruh dengan kejahatan. Dia tekan kita, paksa kita suruh buat jahat. Kita kena perang dengan dia. Dengan sehabis-habis kuasa kita, dengan diam dan lainnya. Kita break sungguh lidah kita. Dan kita mesunyikan diri kita daripada bercampur dengan makhluk. Dan jangan kita redakan nafsu kita. Kita jangan beri nafsu kita puas hati. Kita kena lawan dengan nafsu. Kerana tiada kesudahan kita dengan mengikut hawanya. Betul sangat-sangat. Kita kalau ikut hawa dia tak sudah, tak habis kerja. Yang nak sudah selesai kerja, kita kena turut ilmu, turut iman, baru habis. Kalau turut hawa nafsu dia tak habis. Seolah buat rumah tak sudah. Sudah buat kat sini kena tambah kat sini, sudah tambah kat sini kena tambah kat sana. Nafsu yang tak sudah. Dia suruh kita bercakap, sudah bercakap, mau buat macam ni pula, tak habis-habis, tak sudah turut hawa nafsu. Kalau turut iman, turut ilmu baru sudah. Ni habis dah, yang ni peri, yang ni berdosa, habis kerja. Turut hawa nafsu dia tak habis kerja. Tetapinya kesudahan kita dengan mati baru habis. Dan kembali kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan sekalian kekasih. Firman Allah Ta'ala, wattaqullaha mastata'tum. Artinya, dan takut oleh sekalian kamu akan Allah barang sekuasa-kuasa sekalian kamu, sekodak sehabis-habis kuasa kamu. Ini ayat seperti ini boleh pakai umum banyak. Kita kena takwa kepada Allah, takut pada Allah, turut perintah dia, mengikut kita kuasa. Kalau kita sembahyang tak kuasa berdiri, kita tak payah berdiri sebab kita tak kuasa, kita duduk. Bila kita tak kuasa duduk, kita boleh mengiring, kita boleh tidur. Sembahyang boleh tidur. Itu di antaranya. Jaga lidah sepertilah qadar kita kuasa. Kena cukup kuasa kita. Kena curahkan tenaga kita untuk sampai pada peringkat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita membanyakkan mengucap istighfar dan taubat dan menyebutkan Allah Taala, berzikir pada Allah. Tu hak penting. Istighfar biar banyak, taubat banyak, zikir pada Allah banyak. Itu nak jaga lidah, cara jaga lidah. Kalau lidah sudah sibuk dengan istighfar, kalau lidah sudah sibuk dengan zikir pada Allah, mana lidah nak pergi kerja hak haramnya? Tak sempat dah lah, kerana dia sibuk dah. Macam kita, kalau kita kata mata kita duk fokus kepada Al-Quran, mana mata kita nak pergi tengok, nak pergi kelih, nak pergi lihat perkara yang haram? Tak ada dah lah.
Kerana dia sibuk dengan dek tengok Al-Quran. Begitu bandingnya. Bila kita sibuk dengan makan, tak sempat adalah kita nak buat yang lain. Kita kena menyibukkan dia, lidah kita kena menyibukkan dia supaya dia sibuk, terganggu dengan zikrullah. Firman Allah Ta'ala, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Artinya, dan minta ampun oleh sekalian kamu akan Allah, bahwasanya Allah Ta'ala, Allah itu amat mengampuni lagi amat mengasihani. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, dan sebut oleh sekalian kamu akan Allah Ta'ala hala keadaan kamu banyak, hala keadaannya zikir itu banyak, yakni sebagai zikir yang banyak. Kathiran erat jadi sifat bagi maf'ul mutlaq yang mahdzuf. Udhkurullah wadhkurullaha katsira, ay wadhkurullaha dzikran katsira. Hendaklah kamu berzikir sebagai zikir yang banyak. Allah suruh berzikir banyak. Mudah-mudahan sekalian kamu bahagialah sekalian kamu. Mudah-mudahan kamu beruntung, bahagia, beruntung, bertuah. Yakni dengan berzikir banyak ni kamu beruntung. Dengan zikir banyak kamu bertuah, masuk di dalam orang yang beruntung, masuk di dalam muflihun. Ulaika humul muflihun. Jalan yang dapat keuntungan ataupun satu perkara yang menguntungkan kita, iaitu zikir kepada Allah sebagai zikir yang banyak. Ini nama dia, ayat ni nama dia umum, itlaq, tak ada kait. Kita nak pergi berzikir 1000, salah tak salah, tak salah. 10,000 tak salah. Kalau didakwa kata tak ada pada masa Rasulullah tidak beramal dengan zikir banyak sampai ke 10,000, sampai kepada 100,000 sehari. Itu bukan bukti, bukan dalil, bukan hujah untuk menegahkan zikir banyak. Bila Allah suruh, tak ada dah. Tidak ada, tak boleh kita nak tegah. Walaupun tidak dikerja oleh siapa-siapa pun. Bila tidak dikerja oleh Nabi, bukan hujah. Tidak dikerja oleh yang lain, tentu lebih sangat bukan hujah. Nabi sebagai Rasulullah, sebagai syari', sebagai musyarri', dialah sebagai membawa undang-undang. Dia boleh buat agama dengan izin Allah, dengan Allah suruh. Ini agama, ini agama, ini haram, ini halal. Rasulullah boleh nak kata haram halal, kerana dia menyampai daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Rasulullah tak kerja, tak jadi haram, maka tetaplah bila sahabat orang salah tak kerja, lebih sangat lagi tak boleh kita nak mengharamkan, tak boleh kita nak membid'ahkan. Oleh kerana demikianlah disebutkan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia banyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai satu riwayat dia tasbih 12,000 sehari semalam. Belum tidur dia tasbih 12,000. Belum pada nak tidur. Sebab zikir pada Allah sebagai zikir banyak disuruh. Adakah Rasulullah berzikir sebelum daripada tidur dia 12,000? Adakah Rasulullah tasbih? Itu tak ada, tak penting kat situ. Tak jadi apa? Tak jadi halangan. Maka sangatlah ajib kita, sangatlah heran akan diri kita, kerana kebanyakan segala perkataan yang ditegahkan dia kan perkataan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis itu tiadalah manfaat suatu pada dunia dan akhirat, melainkan kerana semata-mata menyukakan nafsu jua. Cakap lebih, puji lebih,
apalagi cakap dusta, kesemua tu tidak ada faedah pada dunia, tidak ada faedah pada akhirat. Cakap dusta mana ada faedah dunia, mana faedah akhirat. Cakap lebih tidak ada faedah dunia, tak ada faedah akhirat. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin. Tak ada baik pada bercakap banyak, malaikat orang suruh bersedekah, suruh makruf, itu saja boleh bercakap banyak. Bercakap lebih tidak ada kebaikan. Bila di dunia tak ada kebaikan, di akhirat lebih lagi lah tak ada kebaikan. Malaikat kebaikannya semata nak menyempurnakan nafsu, menyukakan nafsu. Serentak boleh bercakap bohong, serentak boleh cakap lebih-lebih. Padahalnya sangatlah besar mudaratnya pada dunia. Semua cakap hak dilarang di dalam hadis tu mudarat di atas dunia sangat-sangat besar. Cakap supaya orang suka, supaya orang apa dia panggil, supaya orang tu duduk di dalam serentak. Semua tu besar mudarat pada dunia dan akhirat. Tiada kita hiraukan dia. Ajiblah. Kita tak hirau. Kita tak ambil berat. Cakap yang ditegur oleh Rasulullah di dalam beberapa hadis, sedangkan tidak ada faedah. Kenapa kita tidak hirau? Itulah ajib nama dia. Heranlah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Samalah. Maknanya perkara kalau bercakap tajuk ilmu tasawuf, tajuk akhlak ni, memang kita ni tak dapat tidak, kita kena islah, kena baiki diri kita lah. Tak ada jalan lain. Dan nak baiki bukan satu perkara jadi keberatan. Bukan perkara yang susah, yang kena pakai guna masa 10 tahun, 15 tahun. Kena pakai kat situ. Tak seperti kita belajar nak wi alim. Kita belajar nak wi habis degree, dapat degree BAMA, doktor. Itu dia kena pakai masa. Itu perkara pakai masa semua. Tak gitu. Kita belajar nak buat alim pakai masa. Nak habis nak boleh doktor kena pakai masa, tak kurang pada 15 tahun. Paling bawah 15 tahun. Mana pakai masa. Adapun kita nak berubah, nak baiki perangai, tak pakai masa 15 tahun. 15 detik pun sudah cukup dah. 15 detik saja. Katalah tambah lagi, double lagi 15 minit. Katalah double lagi 15 jam. Katalah double lagi 15 hari. Tak lebih dah. Kenapa boleh yang hanya guna masa yang sedikit kita tak boleh buat? Gila kepada belajar ni puluh-puluh tahun dah ikut majlis belajar, tapi tak boleh berubah dengan masa yang sikit. Sebab apa saya kata begitu? Cuba kita daripada bercakap dusta, kita nak bercakap benar, kena pakai masa berapa bulan? Cuba tanya. Kita yang tabiat kita bercakap dusta, kita mari nak bercakap benar, kena pakai masa berapa minit? Tak kena pakai 15 detik. Sekarang potong dah, habis, cukup dah kita. Kita nak ikhlas, kena pakai masa lama mana nak ikhlas? Kena 15 tahun baru dapat ikhlas. Lama aku duk belajar ikhlas, nak dapat ikhlas, duk baik. Dah hari ni detik ni pun boleh nak ikhlas. Aku tak ada nak kerana manusia, tak ada nak kepada peringkat manusia, aku kerana nak buat kerana Allah. Cukup dah. 1 detik pun kita boleh dah. 1 minit pun katalah 1 minit kita boleh dah.
Apa lagi? Semua dengki. Kita nak tinggal dengki, kena pakai 15 tahun baru habis dengki. 1 minit kita boleh buang dengki. Ni ajaran tasawuf, ajaran akhlak, ajaran agama. Yang ni bukan pakai masa lama. Tak payah. Yang jadi lama tu nafsu, sayang nak buang. Bandingnya orang penyakit gatal. Macam tu. Penyakit gatal ni sayang ke? Sayang ke tak sayang? Sayang. Nak lomo ubat ni rasa sayang, sedap garu kata tapi sakit. Tahu kata sakit penyakit tapi rasa sayang nak beri sembuh dia. Taruh dia bila boleh bergaru rasa sedap juga dia. Semacam begitulah sifat-sifat yang dicela ini. Kita tahu kata penyakit tapi kita sayang nak buang dia. Rasa sayang, nafsu kita duk tahankan. Itu ajib. Ajib sangatlah. Benda tidak ada manfaat, tidak ada faedah, tapi kita tahan dia, kita tak herau dia, kita tak buang dia. Oleh itu kita tidak ada jalan selain daripada kita membuangkan dia. Buat sifat-sifat yang dicela ini. Kalau tanya bila nak buang, kena pakai masa berapa hari? Tu Allahu a'lam, masing-masing jawab. Itulah kata Ibnu Umar radhiyallahu taala riwayat sampai pada Ibnu Umar bila dia baca ayat Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Allah tanya, kalau faham Allah tanya, tidakkah sudah sampai masa, belum lagikah sampai masa bagi orang yang beriman untuk dia nak khusyuk, nak tunduk kepada zikir Allah, untuk nak berzikir kepada Allah penuh hati dia, nak tunduk sekali hati dia, hadap kepada sana, hadap kepada sini. Bila tak sampai masa lagikah untuk nak zikir pada Allah, untuk nak ingat pada Allah? Ibnu Umar menangis sampai basah janggut-janggut dia. Sedangkan tunggu ayat ni sudah berapa tahun? 4 tahun dia baca ulang balik semula. Makna lama dah lah. Sepatutnya tak sampai 4 tahun. Kena zikir pada Allah, kena khusyuk pada Allah, kena kembali pada Allah. Di dalam masa jarak 4 tahun ni tak boleh lagi nak kembali pada Allah, nak khusyuk pada Allah. Itu kelas sahabat. Kelas sahabat dia memang dia lebih pada kita. Sifat yang dicela tak ada dah pada mereka. Mereka bila mereka diri mereka itu tak herau lagi, tak baik lagi, tak kembali pada Allah lagi. Maka apatah lagi nisbah dengan kita. Kita memang kita banyak lari daripada Allah, bukan lari kepada Allah. Kita lari daripada Allah, tak mau jumpa dengan Allah. Kita tak mau jumpa dengan Allah. Berapa tahun dah kita baru bukan ayat turun 2-3 hari, 2-3 tahun. Ayat turun 1400 tahun dah Al-Quran turun. Kita sudah terima ajaran Islam mula daripada balik 15 tahun sampai ke hari ini. Berapa puluh tahun dah tak terima orang ajar. Tak sampai masa lagi kah untuk nak berubah? Cuba buat soalan. Bila kita nak jadi orang ikhlas sungguh, bila kita nak jadi orang yang cakap benar, tidak mengupak sungguh, lidah baik sungguh, bila kita nak bersih hati daripada dengki sungguh, bila kita nak membersihkan mata kita, bilakah kita nak bersih telinga kita? Tanya semua. Jawabnya sudah sampai masa. Tak ada masa untuk beri timpuh, tak ada dah. Sudah sampai masa untuk kita nak jadi orang yang baik. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Wahai Tuhan yang bersifat dengan hidup, wahai Tuhan yang menjagakan alam semesta, birahmatika nastaghith, dengan rahmat Engkau kami minta tolong, minta bantu.
Wa min azabika nastajir, daripada azab engkau kami minta peliharakan, minta jagakan. Aslih lana syu'unana kullaha, minta engkau membaikikan keadaan kami kesemuanya. Minta baikilah kami daripada akhlak yang buruk, mengubahkanlah kami kepada akhlak yang baik. Wala takilna, dan jangan engkau serahkan kami ila anfusina, kepada diri-diri kami, tarfata ain, sekelip mata pun, segerak mata pun jangan engkau serah. Engkau aturlah pekerjaan kami, baikilah keadaan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nampak stasiunnya kat situ dah. Kepada masa pun munasabah dah. Faslun fil batni wallahu a'lam.